Boleh nampak kan Ustaz? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan hasil amali reka bentuk makanan yang telah saya lakukan. Jadi ini lakaran produk saya. Saya telah membuat sandwich dengan sandwich sardin dan mayonis. Dan di sini saya sertakan dalam lakaran saya elemen dan prinsip reka bentuk makanan yang saya lakukan dan bahan yang telah saya gunakan untuk menghasilkan sandwich ini. Jadi ini hasil amali saya. Hasil amali saya yang saya telah lakukan berpandukan lakaran tersebut. Dan dalam reka bentuk makanan ini saya telah menggunakan elemen seperti garisan, iaitu garisan yang lurus dalam roti itu berupa bentuk segi empat dan saiz yang mudah, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan mudah untuk dimakan, dan juga tekstur roti yang lembut. Prinsip reka bentuk yang saya gunakan ialah keseimbangan supaya roti tersebut tidak mudah jatuh. Pengulangan, iaitu pengulangan bahan yang diletakkan, iaitu campuran mayonis dan sardin dan tomato tersebut. Keringkasan, iaitu reka bentuk yang ringkas dan harmoni. Bahan yang saya gunakan tidak terlalu banyak, iaitu 3 keping roti, tomato dan campuran sardin dan mayonis. Kos bahan juga untuk satu unit ini murah saja. Roti 3 keping 30 sen, tomato sebiji 40 sen, mayonis 2 sudu RM1 dan sardin 2 sudu 80 sen. Jadi jumlah kos yang diperlukan untuk satu unit sandwich ini ialah RM2.50. Kelebihan produk yang saya lakukan, produk ini mudah dihasilkan kerana bahan yang diperlukan mudah saja untuk dicari dan tidak menggunakan dan prosesnya amat mudah dan tidak terlalu kompleks. Seterusnya, prinsip keseimbangan, keringkasan dan pengulangan menjadikan reka bentuk produk lebih menarik. Bahan yang tidak terlalu banyak, yang seperti saya cakap tadi, bahan tersebut mudah untuk cari dan kos yang agak berpatutan untuk satu roti sandwich itu. Kemudian kekurangan produk ini kurang kemas kerana campuran sardin dan mayonis tadi itu dia agak dia kurang kemas lah. Dan sandwich ini sedikit sukar untuk dibungkus kerana dia bentuknya yang petak itu susah dan kekemasan yang sedikit kurang itu menyukarkan lagi untuk dibungkus kerana campuran itu dia terlalu banyak dan tidak kemas sangatlah, dia bersepah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Nurin. Tahniah atas pembentangan. Lapar pula tengok kamu punya sandwich. Buat sendiri Buat sendiri. Ini salah satu contoh reka bentuk makanan yang kamu boleh buat. Simple je. Pagi-pagi sebelum kamu nak sarapan tu buat. Cuma satulah kelemahan dia kalau kita makan sandwich ni, pasal dia punya inti dia banyak kan. Dia berterabur. Bila nak makan selalu isi dia jatuh kan. Betul tak? Tapi salah satu cara nak menyelesaikan masalah berterabur ni, kamu agak apa? Makan sandwich ni. Mengurangkan inti dia lah supaya dia tak bersepah sangat.
kurang inti tak sedap pula kan. Nak inti banyak pun sedap kan. Pernah pergi dekat hotel ke mana ke, kamu tengok macam mana cara dia persembahkan dia punya sandwich. Okay, salah satu cara nak mengatasi masalah berterabur ni, kamu boleh potong dia kecil-kecil kan. Lepas tu kamu cucuk dengan pencungkil gigi tu. Macam dekat pasar raya, dia buat sikit. Betul tak? Okey. Betul-betul. Kan? Cucuk. Bila kamu nak makan satu tu, kamu ambil sekali dengan pencungkil gigi tu. Ataupun lidi sate kan. Itu salah satu cara nak mengatasi masalah sandwich ni susah nak makan. Pembungkusan dia tadi, Ustaz tak mampu perasan sangat macam mana. Tapi tak apalah, Ustaz nak komen yang masalah berterabur bila nak makan. Sama juga burger kan. Burger kalau kamu makan, dia meleleh dia punya mayonis lah apalah. Salah satu cara, kita potong dia kecil, kita cucuk dia dengan lidi sate ataupun pencungkil gigi. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz nampak kan? Nampak. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrin Tisina binti Maksobi dari Keladu Jatuh Ma'wah. Saya akan bertangkan tentang reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan yang telah saya buat. Isi kandungan dalam slide ni lah. Yang pertama, saya akan tunjukkan lakonan produk saya. Yang kedua, gambar atau foto reka bentuk makanan dan pembungkusan. Yang ketiga, elemen dan prinsip reka bentuk. Yang keempat, bahan yang diinginkan dan kos bahan. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan produk. Seterusnya, lakonan produk yang telah saya buat ialah yang pertama, ni lah nama produk ni adalah Teddy Bear Cookies. Dan yang kedua ialah pembungkusan untuk Teddy Bear Cookies saya. Okay. Yang seterusnya, foto reka bentuk makanan dan pembungkusan. Inilah hasilnya untuk Teddy Bear Cookies dan ni pembungkusan untuk Teddy Bear Cookies. Seterusnya adalah elemen dan prinsip reka bentuk makanan. Elemennya adalah rupa, bentuk, warna, tekstur dan saiz. Rupa ni sebab ada rupa teddy bear. Bentuk tu bentuk bulat yang telah saya buat untuk muka dia dan telinga juga. Warna dia lah warna putih macam sebab kita guna tepung tu. Tekstur dia tekstur yang rangup dan saiz dia saiz yang sederhana. Yang kedua iaitu prinsip, keseimbangan, pengulangan, penekanan, pembahagian dan kontras. Seterusnya saya pergi ke elemen dan prinsip reka bentuk pembungkusan makanan saya. Elemennya adalah garisan, rupa, bentuk, warna dan saiz. Garisan tu sebab saya lilitkan tepi tu guna kertas warna, iaitu garisan lurus. Rupa dia saya gunakan bentuk silinder. Bentuk silinder. Warna saya gunakan pada kertas warna. Dan saiz yang mengikut panjang pembaris. Prinsip dia adalah penekanan, keringkasan, kontras dan kesatuan. Penekanan tu saya gunakan daripada segi nama dia. Produk tu adalah Teddy Bear Cookies, so saya tekan kat situ supaya dia tahu yang itulah cookies. Dan keringkasan pula saya hanya menggunakan saya keringkas, iaitu saya gunakan bahan dia yang ringkas, iaitu kertas warna. Tu je. Lepas tu kontras dan kesatuan. Itu bahan ringkas untuk makanan saya buat tu. Saya mulakan 125 gram all purpose flour. Lepas tu saya guna 100 gram unsalted butter. Yang ketiga 1/8 teaspoon garam. Yang keempat 75 gram powdered sugar. Yang kelima 1 egg yolk. Yang keenam 1 teaspoon vanilla extract. Yang terakhir iaitu hiasan. Okey. Seterusnya saya gunakan bahan yang diinginkan untuk pembungkusan. Saya guna gunting, container chips, kertas warna, gam dan yang terakhir hiasan juga. Dan inilah kos bahan makanan yang telah saya buat. Dan jumlah adalah RM9.20. Kemudian untuk kos bahan pembungkusan, jumlah dia RM6.50. Dan kelebihan dan kelemahan bagi produk makanan saya. Kelebihan dia yang pertama, penggunaan bahan yang berkualiti tinggi.
dan biskut tahan lama. Dan kelemahan pula kos yang agak tinggi sebab saya gunakan bahan yang berkualiti tinggi dan hiasan kurang menarik. Kemudian kelebihan dan kelemahan untuk pembungkusan saya. Kelebihanlah mudah dibawa ke mana saja sebab dia punya kotak tu panjang dia saya gunakan panjang pembaris je 15 cm. So dia agak pendek. Kemudian hiasan yang menarik sebab saya lilitkan dia guna kertas warna dan semua tu. Kelemahan pula ruang tidak besar sebab panjang dia hanya 15 cm tu yang telah saya cakap tadi. Dan dia mudah kemik sebab saya guna container chip, sebab tu dia punya tu dah kotak. So dia punya, dia mudah kemik kalau kita letak mana yang dia akan. Lepas tu penutup yang tidak ketat sebab tadi dia tidak kedap udara. Lepas tu sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Afrina Kristina. Sama Ustaz. Tahniah. Pembentangan yang bagus. Tengok cookies kamu teringat cerita kartun tu apa? Yang buat rumah. Okey, cookies bear kan? Dia memang mahal pasal dia gunakan coklat kan. Coklat dia punya base, lepas tu tepung. Buat sendiri Itu first time buat. Tak apalah, baguslah. Daripada duduk saja-saja kan. Buat boleh makan. Okey, terima kasih. Tahniah. Pembentangan bagus. Okey, untuk pembungkusan tu kamu guna yang kertasnya, kontainer kertas. Yang kontainer chip kat luar tu. Yalah. Tak apa, boleh buat penambahbaikan lagi. Gunakan kontainer yang dalam plastik kan. Lepas tu salah satu dia kedap udara. Okey, terima kasih Tahniah. Ini wakil 2JM ni.